Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya akan explain sikit. So kita akan belajar sikit perbezaan kalau kita simpan duit dalam ASB simpanan versus ASB financing. So saya Afiq Afendi, salah seorang banker di sebuah bank. So hari ni saya nak explain lah, saya nak share sikit. Sebab ramai customer yang tanya saya macam, Afiq, ASB financing sekarang ni masih untung ke? Better aku simpan biasa ataupun ASB financing ataupun buat pinjaman lah. Okay, so hari ni kita explain sikit. Right, so ini adalah merupakan untuk seseorang yang membuat simpanan RM500 setiap bulan. Okay, so kita tengok dia membuat ASB simpanan. Okay, simpan biasa di bank RM500 untuk 12 bulan, setahun dah berjaya simpan RM6,000. Tapi RM6,000 ini merupakan duit simpanan. Bila-bila boleh keluar, tak nak keluar pun tak apa. Okay, so bila ada RM6,000 untuk setahun, kalau dividen kata 5%, so kita akan dapat 161.29. Ini merupakan simpanan bulanan ya, untuk dividen simpanan bulanan. Kalau kita simpan langsam, dividen dia lain. Okay, alright. So total untuk setahun kita dah ada 6161. Keuntungan kita berapa? 161. Alright. So dekat sini boleh nampak simpanan kita simpan 6,000 setahun dan kita dapat kat sini. So saya ada garis kat sini, korang boleh tambah. So total dia kat sini. Okay, so kita beralih kepada ASB financing. Okay, ini ada complicated sikit tapi sebenarnya simple sahaja. Okay, ini saya buat perbezaan yang sama. Okay, perbezaan simpanan yang sama sebulan RM500. Okay, melalui ASB financing. Okay, untuk jumlah ni, ini hanya untuk pengiraan untuk orang yang bawah 30 tahun sahaja, which is dia buat RM130,000 untuk 40 tahun. Interest sekarang adalah 3.45% average untuk semua bank. Alright, so setahun dah berjaya simpan RM6,000, sama sahaja, tapi ini merupakan pembayaran. Ini simpanan. Okey, kenapa pembayaran? Bila kita cakap pasal financing, ia merupakan pinjaman. Okey, so bulan-bulan 500 ni kita akan bayar kepada pihak bank. So apa yang kita dapat? 130,000 ni akan diletakkan ke dalam akaun ASB atas nama kita lah. Okey, so bila cukup je setahun, kita dapat je, tak kisahlah cukup setahun tak dapat setahun, kita akan dapat dividen lah. Kalau tak cukup setahun, kita akan dapat dividen yang tak cukup setahun lah. Sama sahaja. Kalau contoh setahun, ini kita buat pengiraan untuk setahun. So dividen kita akan dapat, kalau 5% RM6,500 based on berapa yang kita pinjam, bukan based on modal kita setahun tu. So kita dapat RM6,500. Okay, so ini merupakan dividen. So ramai kata, untung tak banyak lah, aku simpan RM6,000 tapi aku dapat RM6,500, 500 je. Okay, sebenarnya ramai yang tak nampak kita ada satu lagi amount, which is surrender value. So surrender value ni apa? Okay, bayangkan kita pinjam RM130,000, dia tak sama macam personal loan. Okay, kalau kita pinjam personal loan, pinjam RM130,000, so kita boleh pakai. Okay, tapi yang ni tak boleh pakai. Ada je dalam akaun ASB kita RM130,000, tapi cubalah buat keluar, tapi tak boleh keluar. Okay, alright. So kita bayar sesuatu benda yang kita tak dapat. So bila kita terminate, kita akan dapat berapa total yang kita dah bayar hutang sebenar. Okay, kita pinjam RM130,000, kita bayar setiap bulan RM500, bayar. So hutang makin lama makin berkurang. So berapa yang total yang kita dah bayar, itulah surrender value. So kalau kita tengok contoh dekat sini, untuk setahun kita pinjam RM130,000, hutang yang kita dah bayar hanya RM1,536. Okay, tapi kalau tengok kita dah bayar RM6,000 tapi kita dapat RM1,536. Tapi ASB financing adalah produk yang bagus, which is kita dapat dividen dan juga surrender value. So kalau kita tengok setahun sahaja, tak perlu lama-lama. Ada setengah orang kata ASB financing ni perlu ke orang kata untuk 5 tahun baru untung? Tidak. Okay, setahun saja pun dah untung. Okay, which is tahun pun nak terminate pun tak ada masalah. Sebulan nak terminate pun tak ada masalah. Okay, alright. So kalau kita tengok kat sini, setahun saja kita dah berjaya kumpul sebanyak 8,036. Tapi sedia maklum, dividen once kalau kita dapat, kita bila-bila masa boleh keluarkan. Tapi surrender value tidak boleh. Okay, surrender value kalau kita terminate baru dapat. Nama pun surrender, betul? Okay, kalau tak surrender, bermaksud ini akan masih terkumpul di bank. Jadi setiap bulan kita bayar, dia akan bertambah lagi. Okay, once kalau kita terminate, kita akan dapat lah. Okay, tapi yang penting kita kena tahu, which is kita ada amount ni. Okay, so setahun kita dah ada 8,036. So kita tengok, okay, bawah ni adalah pengiraan keuntungan. Sebelum saya nak teruskan pasal benda ni, saya nak explain dulu.
ramai orang kata ASB ni untung lagi ke? Dividen 5%, 4.25%. Okey ke, berbaloi ke? Okey, saya nak terangkan kat sini. Dengar betul-betul, which is dividen 5% untuk ASB financing. 5% ni tak merupakan, dia bukan indikator untuk kita kata, aku buat ASB financing, untung aku 5% lah. No. Okay, sebab berapa modal kita kalau kita tengok kat sini, setahun modal kita hanya RM6,000. Tapi dividen ni bukan based on modal kita, based on kita punya pinjaman. So kita tak boleh kata 5% ni adalah indikator ataupun pengukur kita punya keuntungan. Bukan, salah. Okay, alright. So 5% ni apa? Hanya untuk dividen pinjaman. Dia jalan-jalan shortcut macam tu kan. Itu adalah benefit dia lah. Cara untuk kita kira keuntungan sebenar. Kita tengok untung untuk setahun tu, kita dah dapat 8036. Tolak balik dengan modal asal kita. So kita dapat keuntungan bersih. So berapa keuntungan bersih kita ni? Okay, berapa persen? So keuntungan bersih 2036 bahagi balik dengan modal, darab dengan 100, kita akan dapat keuntungan bersih adalah 33%. Kalau tak percaya, kita ambil balik sebab dia sebenarnya ada perpuluhan tapi saya tak letak lah. Cuba kira tengok 33% darab balik dengan 6,000. Kita akan dapat hampir jumlah yang 2036 ni, hampir. Sebab dia sepatutnya ada perpuluhan. Okay, alright. So faham dekat situ? Okay, sekarang kita tengok balik dekat sini. Dekat area sini pula. Okay, ini merupakan konsep yang saya cipta untuk memudahkan kita faham. Okay, first sekali, bila kita buat ASB financing, kita akan melibatkan diri kita dengan 3 pihak. Okay, so siapa orang 3 pihak tu? Diri kita, pihak bank dan juga ASNB. Okay, so macam mana benda ni terjadi? Kita, kalau kita tengok dekat sini, refer balik kat sini, kita bayar kepada bank untuk setahun sebanyak RM6,000. So kita tulislah kat sini RM6,000. So pihak bank pula dia akan letak amount yang dipinjam sebanyak RM130,000 ke dalam akaun ASB atas nama kita. So pihak SMB pula akan bagi dividen kepada kita sebanyak RM6,500. Okay, so ini adalah satu hala lah. Okay, hala yang kedua adalah bila kita nak terminate. Sebab surrender value bila kita terminate, betul? Okay, bila kita nak terminate, pihak bank tak boleh sentuh dividen kita. So dividen ni adalah hak mutlak kita lah. Okay, so pihak bank boleh sentuh apa? Bila kita terminate, dia akan ambil balik 130k. Alright, so dia ambil balik. So bank tak rugi apa-apa lah. Dan dalam masa yang sama, kita dah bayar RM6,000 setahun ni, bank akan bagi balik. Tapi selepas tolak interest, bank pun ada keuntungan dia sendiri. Okey, bayangkan kita dah bayar RM6,000, untuk setahun kita dah terminate, kita hanya dapat 1,536. Bermaksud keuntungan bank hampir RM4,000 lah, 4,500 macam tu. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, apa yang untungnya kan bagi tiga-tiga pihak ni? Okey, kita untung dari biasa. Okey, kita dapat 8,000. Okey, kita untung kan untuk setahun saja. Pihak bank, dia dah makan interest kita 4,500. Dia untung tak? Dia untung. Okey, pihak bank pula, okey, ni pihak SMB pula, dia tak dapat apa-apa charge pun. Okey, sebenarnya pihak SMB dia merupakan company investment. Dia perlukan portfolio yang strong. Kalau kita simpan biasa, pihak SMB hanya dapat pelaburan sebanyak RM6,000. Tapi kalau kita buat ASB financing, dia akan mendapat pelaburan sebanyak RM130,000. So dekat situ profile company dia akan nampak lebih gah. Itu yang penting untuk ASMB. Okay, so far jelas ke? Ada apa-apa soalan boleh tanya ataupun boleh WhatsApp saya lah. Okay, terima kasih.